Okay, so kita sambung. So, apa yang kita katakan tadi, kita mendefinisikan sebuah port, okay, how we define a port. Okay, so as mentioned, okay, so dia adalah di kawasan yang mana menghubungkan antara darat dan laut. Okay, so dan di port tersebut ada kemudahan-kemudahan satu harbor, okay, satu harbor ataupun berthing, okay, untuk sebuah kapal parking lah, ya. Okay, dan juga ada banyak kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan pengurusan barangan, okay, contoh macam kren-kren dan sebagainya lah untuk turun naik barang. Okay, secara spesifiknya apa yang berlaku di port, ya, apa yang ada di port, apa ciri-ciri lain yang ada di port. Okay, so kita ada juga ciri-ciri civil engineering features. Okay, so dalam sesebuah port atau pelabuhan, kita ada civil engineering features. Okay, sebab dia menghubungkan antara laut dan darat kat sini. Okay, so dia menghubungkan antara laut dan darat. Okay, jadi kenalah nak sambut kapal tu, kenalah ada sesuatu kan, okay, ada platform dan sebagainya. Kalau tak, kapal tu bukan boleh sampai tepi-tepi sangat kan. Okay, so adalah infrastruktur ataupun infrastruktur untuk sesebuah kapal tu berlabuh, okay, berthing dan unberthing. Okay, so adalah tempat untuk dia berlabuh lah, untuk dia parking kan. Okay, dalam bahasa biasa kita panggil parking kalau kereta kan. Okay, so kapal pun nama glamour dia berthing. Okay, selain daripada tu, apa lagi tugas-tugas engineering kat sini? Okay, so kita ada juga berkaitan dengan rantaian laut dan rantaian rail dan juga darat. Okay, so itu semua adalah tugas-tugas civil engineers, ya. And then dia juga ada berkaitan dengan pengurusan industri. Okay, so maksud simpulannya, okay, di sesebuah pelabuhan mesti ada juga civil engineering lah kat situ. Okay, nak banner pelabuhan ni kenalah kukuh kan. Okay, kenalah kukuh dek kan. Okay, kapal besar kot nak masuk kan. Okay, so barang-barang berat-berat kan. Okay, so kenalah ada civil engineering yang menyediakan struktur-struktur yang kukuh, okay, dalam pembinaan ataupun penyelenggaraan sesebuah pelabuhan. Okay, selain tu civil engineer ni juga berkaitan dengan pembinaan infrastruktur untuk intermodal ataupun pembinaan infrastruktur untuk transport ataupun transport lah, okay, infrastruktur untuk kemudahan perhubungan antara transport. Okay, turun naik daripada kapal pergi ke rail, kereta pergi ke lori dan sebagainya. Okay, so itu adalah tugasan ataupun keperluan civil engineering yang ada di sesebuah port. Okay, of course, kini mesti ada juga fungsi pentadbiran. Okay, di sesebuah port juga kena ada fungsi pentadbiran. Okay, mestilah, okay, engineer tu dia fikirkan semua struktur-struktur ni kan, pembinaan dia. Okay, so siapa nak manage keluar masuk kapal, siapa nak manage transport, siapa nak manage lain-lain lah, okay, custom dan sebagainya, okay, kawalan keselamatan dan sebagainya. Okay, so kita ada juga administrative function. Okay, administrative functions control of all modes of vehicles entering and leaving the port. Okay, so dia buat schedule lah, siapa masuk dulu, siapa keluar dulu kan. Tak boleh lah rebut-rebut masuk port kan, ramai-ramai dan sebagainya kan. Okay, tempat tu bahaya kan. Okay, and then okay, pentadbiran juga bertanggungjawab terhadap kawalan persekitaran. Okay, so kawalan barangan
bahaya, okay, dangerous and hazardous cargo control, ya. Okay, so itu adalah tugas-tugas pentadbiran, okay, berkaitan keselamatan dan di dalam sesebuah port lah. Okay, so semua tu adalah tugas-tugas pentadbiran. Okay, Immigration, Health, Custom and Commercial Documentary Control, kan. Okay, antara tugas-tugas pentadbiran juga kita semua tahu berkenaan dengan documentation. Okay, so itu tugas pentadbiran. Buat schedule, buat penjadualan, okay, uruskan transportation, okay, buat dokumen, okay, uruskan keselamatan, keselamatan dari segi kehilangan dan sebagainya, juga tentang persekitaran. Okay. Okay, dan tadi kita ada pembinaan civil, kan. Okay, so bukan pembinaan lah, dan penyelenggaraan kita ada civil engineering. Okay, so siapa nak uruskan mestilah administration. Siapa yang buat kerja-kerja, buat segala kerja-kerja di pelabuhan ni, naik turun barang. Okay, so itu adalah operational. Okay, operational functions. Okay, so ada juga operational functions. Okay, yang mana? Okay, tugas operasi lah berkaitan dengan kapal tu, kan. Okay, so dia mempermudahkan arrival and departure of ships, okay, and then macam mana dia mempermudahkan tu, ialah providing navigational aids and vessel traffic. Okay, so kata lain, memandu arah lah, okay, membantu kapal tu macam mana nak parking, kan, jangan sampai berlanggar. Okay, so kapal besar, kan, okay, even kereta pun kita tak betul, kan, parking, kan. Okay, so apalagi kapal. Okay, so itu adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi operasi. Okay, juga part of operational functions adalah separation vessels, traffic services, facilities. Okay, so operational function kat sini dia merujuk directly antara perkhidmatan dengan kapal tu sendiri. Okay, so perkhidmatan dengan kapal tu sendiri. Okay, so ni adalah, yang kedua ni adalah berkaitan dengan kapal tapi lebih kepada facility yang facility berkaitan apa tu, like this one. Okay, like apa tu, nak turun naik barang dan sebagainya lah. Okay, fungsi logistik dan sebagainya. Alright, separation vessel traffic services facilities. Vessel. Okay, so kalau bukan pelajar logistik, vessel, apa dia vessel, kan. Okay, tapi pelajar logistik, saya jumpa dia tak mainlah ship, dia panggil vessel, kan. Okay, so alright, tak apa, dasar 4 lah katakan, kan. Okay, dah lulus transport, ya. Okay, so okay, saya basic, kan. Okay, so saya panggil kapal. Okay, so vessel is actually kapal lah. Okay. Okay, so vessel traffic services facilities, kemudahan berkaitan dengan pengurusan kapal. Okay, contoh like pilotage, pemandu arah kapal, tagging, tarik kapal, and mooring. Okay, tu ikat kapal, kan. Okay. Pilotage ni macam pilot lah. Okay, dia memandu arah kapal, ya. Tapi dia kerja di pelabuhan, dia bukan bawa kapal tu. Okay, dia bawa kapal lah, kapal kecil. Okay, untuk memandu arah kapal tersebut. Okay, tagging, ni penunda. Dia tarik kapal untuk sampai dekat dengan berthing. Okay, and mooring ni yang ikat ni. Ni adalah mooring. Okay, this is the process of mooring. Okay, then use of berths, sheds dan sebagainya, loading, discharging, cases perkhidmatan lain yang berkaitan dengan berkapalan dan naik turun barang. Okay. Okay, dalam kita meneruskan pengajian kita dalam kursus Port Operations Management ni, adalah beberapa tema-tema yang kita kena biasa. Okay, okay, ships tu adalah vessels, kan. Okay, kita akan sebut vessels banyak kali, tapi biasanya saya sebut ships lah, right. Okay, and then okay, yang pertama adalah authority. Ni semua kita akan dalami dengan lebih lanjut lah, okay, sepanjang kursus, right. Authority shall mean the existing regulatory body established under the Act and the body empowered to regulate under the Ports Privatisation Act 1990 until such
time its functions are superseded by a Malaysian Port Commission or any authority established there. Okay, authority kita panggil Port Authority. Kita tengok dulu yang kedua. Okay, operator includes any person who directly or indirectly enters into any arrangement, contract or agreement with the port. Example, Westport, Sepanggar Bay Container Port. Okay, person ataupun sesebuah organisasi lah. Okay, tak semestinya person ya. Okay, so apa beza Port Authority dengan Port Operator? Okay, Port Authority ni dia lebih macam induk lah. Okay, dia lebih berbentuk induk. Okay, dia biasanya dia adalah perbadanan ya. Dia adalah perbadanan kerajaan. Okay, so tu adalah Port Authority. Okay, peranan dia lebih besar. Okay, dia menentukan kat mana port berada. Okay, so dia menentukan polisi-polisi port dan sebagainya. Okay, pelaksana port tu yang mengoperasikan port tu kita panggil sebagai Port Operator. Okay, so kalau Port Authority contoh adalah Port Klang. Okay, PKA ni PKA ni. Okay, Port Klang Authority. Okay, so tu adalah Port Authority. So boleh refer lah dia punya website ni. Okay. Okay, di KK ni kita in fact di Sabah kita dulu kita panggil sebagai Sabah Port Authority ya. Okay, tapi sekarang dia telah diperbadankan kepada SPSB, okay, sebuah anak syarikat Suria Capital ya. Okay, SPSB adalah Sabah Port Sdn Bhd. Okay, SPSB bertanggungjawab kepada semua port di negeri Sabah. Okay, untuk Port Klang tadi, siapa port operator dia? Dia ada beberapa juga. Salah satunya adalah Westport. Okay, so syarikat Westport bertanggungjawab kepada pengoperasian port yang diberi bahagian untuk dia lah. Okay, that is the Westport. Kita ada Westport, Northport ya. Okay, so Westport bahagian dia lah. Okay, so dia yang run the port operations. Okay, so dia yang bertanggungjawab terhadap pekerja-pekerja dalam port tu. Okay, Port Authority dia bertindak pembinaan polisi yang lebih luas lah, dia induk. Okay, so anak dia adalah Port Operator yang sebenarnya that is actually running the port operations. Okay, untuk SPSB ataupun Sabah Port Sdn Bhd, okay, this is the Port Authority. Anak-anak dia adalah Sepanggar Bay Container Port. Okay, kalau kat KK kita ada Sepanggar Bay Container Port, kita ada Sepanggar Bay Oil Port, kita ada Kota Kinabalu Port, kita ada Tawau Port dan sebagainya. Okay, those adalah Port Operator. Okay, bezanya semua ni di bawah SPSB juga. Okay, di bawah Suria Capital juga. Okay, so that's the difference lah, right? Westport is lebih berbentuk swasta, okay, tapi dia bertanggungjawab di bawah Port Klang Authority. Okay, okay, so kesimpulannya authority adalah induknya dan operator yang sebenarnya melaksanakan operasi sesebuah port. Lain-lain kita ada anchorage area. Anchorage kita dah saya sebut tadi. Okay, means an anchorage area within the port limits as may be designated by that port. Okay, ini adalah tempat dia berlabuh sebentar. Okay, ada kalanya sementara lah. Okay, ataupun tempat menunggu kapal. Okay, saya dah cakap tadi dia jauh sikit ke laut. Right, dia bukan yang dekat pelantar tadi. Okay, bukan kat wharf tadi, dia jauh sikit. Dia ke tengah laut sikit. Okay, dia tempat kapal tu tunggu. Okay. Ni anchorage area. Wharf, a structure built along the shore where vessels can berth alongside. Okay, wharf adalah benaan. Okay, satu benaan built along the shore. Okay, yang benaan di tepi pantai di mana vessels ke kapal boleh berlabuh di sisinya. Okay, boleh parking di sisinya. Okay, so tu adalah kita panggil sebagai wharf. Okay, so the platform kita panggil sebagai wharf. Next, berth means the specific place where the ship is to load or discharge. Okay, kalau wharf tadi lebih sebagai pelantar tu, berth tu tempat parking. Okay, parking space. Okay, berth kalau kereta kita panggil sebagai parking space. Okay, the specific place where the ship is to load or discharge. Okay, so dia parking, dia kena mode. Okay, dia kena ikat. Lepas tu kat situlah okay, barang-barang
turunkan. Okey, kargo pula kita rujuk sebenarnya adalah goods, mana container adalah tempat penyimpanan. Okey, so